Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu tentang rombakan Kabinet Anwar Ibrahim kini menjadi semakin hangat diperkatakan. Ada yang berani kata mereka, mungkin yang akan dipecat ialah antaranya Rafizi Ramli dan beberapa lagi menteri yang lain. Dan ada juga yang mengatakan mungkin Mat Sabu juga akan turut digantikan portfolio. Tapi saya tak percaya dengan perkara itu. Dan ini terjawaban daripada Anwar Ibrahim apabila ditanya tentang adakah hari ini beliau akan mengumumkan rombakan kabinet. Rombakan kabinet akan dibuat hari ini. Ramai yang menjangkakan hari ini akan diumumkan kerana kebiasaannya yang kita tahu kabinet akan bermesyuarat pada hari Selasa atau hari Rabu setiap minggu. Dan pada waktu itulah keputusan-keputusan penting akan diumumkan. Oleh sebab itulah ramai penganalisis dan juga netizen meramalkan bahawa keputusan untuk merombak kabinet ataupun kabinet baru akan diumumkan hari ini. Tetapi ini pengesahan Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan tiada rombakan kabinet akan dilakukan pada hari ini. Anwar berkata, beliau yang menghadap yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Selasa juga tiada kaitan dengan rombakan kabinet. Kata Anwar Ibrahim, tadi saya menghadap tuanku untuk bincang mesyuarat mingguan kabinet esok dan tiada kaitan dengan perubahan jemaah menteri. Lepas mesyuarat mingguan kabinet esok atau hari ini saya akan bertolak ke Sabah dan kemudian ke Abu Dhabi, kata Anwar Ibrahim lagi. Beliau berkata demikian mengenai kemungkinan rombakan kabinet selepas kabar angin berkenaan perkara itu semakin hangat diperkatakan. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, rombakan kabinet ini kurang penting berbanding dengan kesibukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayangkan saja, mana lagi masanya untuk memikirkan rombakan-rombakan kabinet yang semestinya ditunggu-tunggu juga oleh parti pembangkang untuk menjadi bahan kepada kempen mereka. Kerana Anwar Ibrahim sibuk, beliau perlu ke Sabah dan seterusnya ke Abu Dhabi. Yang menjadi persoalan netizen, pemikiran netizen ialah, kalaulah Anwar Ibrahim digantikan oleh Mahathir Mohamad, mampukah Mahathir lagi menjadi seperti Anwar Ibrahim, iaitu sekejap ke Sabah, kemudian ke Abu Dhabi pula. Tapi ramai juga orang yang masih mengharapkan Tun Datuk Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sekali lagi, walaupun dalam keadaan fizikal yang sudah tidak mengizinkan lagi kerana sudah terlalu berusia. Selain daripada itu, sumber rapat dengan Putrajaya sebelum itu memaklumkan sebuah portal berita tempatan bahawa pengumuman penting itu akan dilaksanakan Perdana Menteri ke-10 sebelum berlepas ke Abu Dhabi pada Khamis. Jelas sumber kepada portal itu, ia turut melibatkan beberapa portfolio dan kementerian kanan, antaranya Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Sumber Manusia KSM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, serta Kementerian Belia dan Sukan KBS. Sumber itu dilaporkan turut mendakwa dua portfolio menteri penuh juga bakal diberi kepada Presiden MCA, Datuk Seri Insinyur Wee Ka Siong, dan timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan. Dengan perkara itu akan turut diumumkan pada Rabu. Terdahulu, sumber terdekat dengan seorang Menteri Barisan Nasional memaklumkan terdapat kemungkinan berlaku pertukaran portfolio kementerian di antara timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam satu rombakan kabinet yang dijangka dilaksanakan Anwar pada masa kelak. Dengan kembalinya Ahmad Zahid Hamidi menerajui Menteri Dalam Negeri, Saifuddin yang juga Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR dijangka bakal mengambil alih Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang sebelum ini dipegang Presiden UMNO itu. Sementara itu, seorang pegawai kanan Menteri DAP mendedahkan sekiranya berlaku rombakan kabinet, ia hanya melibatkan pelantikan dua menteri sahaja dan bukan secara besar-besaran. Pegawai tugas-tugas khas operasi Menteri Sumber Manusia Dick Kem Laudres berkata, cadangan lantikan calon menteri bagi mengisi kekosongan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN
Keputusan mewujudkan semula Kementerian Wilayah Persekutuan sememangnya telah dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet minggu lalu. Berikutan itu, beliau menjelaskan Anwar telah meminta semua parti dalam kerajaan perpaduan menyerahkan nama calon sesuai daripada parti masing-masing untuk dipertimbangkan. Saya difahamkan senarai calon untuk mengisi jawatan Menteri KPDN dan Menteri Wilayah Persekutuan baru sudah dikenal pasti dan dipersetujui Perdana Menteri. Dengan senarai nama itu kemudian dipersembahkan beliau kepada Yang di-Pertuan Agong pada Selasa ini. Nama Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani Abdul Ghani antara disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan yang baru, manakala calon mengisi kekosongan KPDN dijangka dari Parti Amanah. Mengulas lanjut, DKEM menegaskan V. Sivakumar dijangka terus kekal menerajui Kementerian Sumber Manusia meskipun terdapat spekulasi bertiup kencang ahli Parlimen DAP itu bakal digugurkan. Jelasnya, Sivakumar sehingga kini tidak pernah dipanggil Perdana Menteri ke-10 atau Setiausaha Agung DAP Anthony Lok bagi membincangkan kedudukan beliau dalam barisan jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Kalau spekulasi pengguguran beliau dikaitkan dengan kes salah laku rasuah melibatkan 5 bekas pegawainya yang disiasat SPRM, Sivakumar memberikan kerjasama dengan baik dan komited menamatkan kontrak ke semua tertuduh. Bagi saya, sumber dalaman kerajaan yang menyebarkan berita rombakan kabinet ini berkemungkinan terdiri daripada mereka yang kempunan dilantik menteri sebelum ini dan berusaha menyampaikan berita palsu untuk melobi kedudukan dalam kerajaan, tegasnya. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Dalam Negeri Johari Kasim menegaskan kedudukan Saifuddin selaku Menteri Dalam Negeri dijangka tidak terjejas meskipun ada pihak menyebarkan dakwaan beliau bakal ditukarkan ke kementerian lain. Jelasnya, sehingga hari ini Saifuddin sendiri tidak pernah memaklumkan kepadanya mengenai kemungkinan berlaku rombakan kabinet dengan bekas ahli parlimen Kulim Bandar Baharu itu masih menjalankan kerja kementerian seperti biasa. Setahu pengetahuan saya, Saifuddin diyakini akan kekal sebagai Menteri KDN. Sama ada berlaku rombakan kabinet atau tidak, itu bidang kuasa Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Saifuddin sendiri tidak beritahu apa-apa mengenai kedudukan beliau kepada saya. Malahan kami masih menjalankan kerja kementerian seperti biasa, kata ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Jaya itu. Dalam pada itu, sumber terdekat kepada seorang pemimpin kanan BN memaklumkan satu pertemuan tertutup di antara Presiden UMNO dengan pucuk kepimpinan kanan dan barisan menteri BN bakal diadakan pada sebelah malam di satu lokasi dirahasiakan. Besar kemungkinan rombakan kabinet, ya, terdapat kemungkinan Presiden UMNO akan kembali menerajui KDN dan Saifuddin akan mengambil alih KKDW yang dikosongkan Ahmad Zaid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sejak belakangan ini mula timbul semula cerita tentang kononnya ada ahli Dewan Undangan Negeri atau mungkin ahli parlimen yang akan lompat parti. Terdahulu atau terkini, ianya pula dikaitkan dengan kerajaan perpaduan yang ada di Pahang. Ini adalah rentetan daripada kempen pilihan raya yang sedang berlangsung sekarang dan pilihan raya yang akan diadakan tidak lama lagi untuk Dewan Undangan Negeri Pelanggai. Namun demikian, kata-kata daripada Muhyiddin yang mengatakan bahawa kalau kemenangan di Pelanggai dimenangi oleh Perikatan Nasional, akan ada perubahan lagi kerajaan. Ini sudah biasa kita dengar, naratif yang biasa kita dengar. Tetahulah sejauh mana ianya mampu menjadi puncak kemenangan kepada Perikatan Nasional. Kerana banyak kali sudah digunakan senjata tersebut, tetapi nampaknya seakan-akan tidak berguna langsung. Ini kerana dilihat dalam PRK di Jeram dan Simpang Pulai, kita lihat kemenangan dimiliki oleh kerajaan perpaduan yang telah memenangi kedua-dua kerusi tersebut. Dan terkini, Muhyiddin juga sekali lagi mengungkit tentang kononnya bakal ada perubahan kerajaan kalau Pelanggai menang. Apa pendapat anda sekalian? Adakah benar
dakwaan apa yang dikata oleh Muhyiddin. Namun pada petang ini kita nak cerita tentang kononnya ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang konon sedia untuk melompat, dan Muhyiddin kata kalau memang ada, bawa jumpa dia, kerana untuk pengetahuan kita semua di Pahang masih belum dikuatkuasakan undang-undang anti lompat parti. Selain daripada itu, di Pahang juga bilangan kemenangan majoriti di sana adalah amat kecil untuk kerajaan. Namun perkara yang disebutkan kononnya ada lompat parti itu akhirnya disangkal dan dinafikan oleh Menteri Besar Pahang sendiri dengan mengatakan adun Barisan Nasional takkan lompat parti. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menafikan bahawa segelintir adun Barisan Nasional melompat untuk membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional sekiranya parti pembangkang tersebut memenangi pilihan raya kecil pelanggai. Namun, apa yang mengejutkan ialah apabila ada juga netizen yang mengatakan jangan-jangan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Bersatu atau PAS yang mungkin akan lompat parti menyertai Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan di Pahang. Mereka cuba menterbalikkan kata-kata Muhyiddin. Mereka kata kalau Muhyiddin pun boleh kata ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional lompat parti, mereka kata kenapa Muhyiddin tidak berfikir bahawa mungkin juga ada ahli daripada Perikatan Nasional yang akan pindah pula. Semuanya boleh terjadi dalam politik Malaysia. Saya baru dapat mesej hari ini, kata Menteri Besar Pahang, daripada semua adun Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH serta Barisan Exco telah menyatakan sokongan padu terhadap saya. Macam mana perkara ini timbul, kata beliau bertanya. Jadi, itu adalah usaha mereka mewujudkan sentimen supaya pengundi Dewan Undangan Negeri pelanggai percaya. Walhal, perkara ini tidak berlaku sedangkan ia fitnah. Ada yang lompat sebagainya, kata beliau ketika sesi jelajah mesra jualan makmur Pahang di Dewan Serbaguna Kampung Cemomoy semalam. Penafian tersebut dibuat ekoran tindakan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewar-warkan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Menteri Besar. Beliau berharap 4 adun dari blok akan turut sama menyertai Perikatan Nasional. Poster Tuan Ibrahim sebagai bakal Menteri Besar juga telah tular. Tuan Ibrahim ialah adun Ceka di Pahang dan ahli Parlimen Kubang Krian. Buat masa ini, Gabungan Barisan Nasional mempunyai 16 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi, mengekalkan Kerajaan Negeri Pahang. Perikatan Nasional pula mempunyai 17 kerusi. PRK pelanggai diadakan pada 7 Oktober, ekoran kematian penyandang Datuk Seri Johari Harun. PRK ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara Datuk Amizar Abu Adam Barisan Nasional, Kasim Samad Perikatan Nasional dan calon bebas Hasli Helmi Zul Hasli. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Benarkah ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang pindah lompat parti, atau adakah ianya sebenarnya daripada Perikatan Nasional? Jangan-jangan lain yang dicakap, lain pula berlaku. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini dalam mahkamah daripada mahkamah berkaitan dengan kes menghasut Sanusi Maknur. Saudara-saudara sekalian, semasa PRN 6 bulan negeri baru-baru ini, Sanusi telah pun didakwa ataupun telah dibawa ke mahkamah untuk beberapa kes. Yang paling besar sekali ialah membabitkan kes akta hasutan kerana menghina Sultan Selangor, dan juga didakwa telah pun mempersoalkan dan menghina juga keputusan yang di Pertuan Agong. Hari ini keputusan daripada mahkamah turut mengaitkan Sanusi Maknur berkaitan dengan menghasut. Bicara kes Sanusi akan bermula pada 18 Januari tahun 2024.
Mahkamah Session Selayang hari ini menetapkan 12 hari bermula 18 Jun tahun depan untuk perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang menghadapi dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik pada Julai lepas. Apabila isu ini keluar, netizen mula memberikan komen-komen tertentu, antaranya mereka kata Sanusi Maknor adalah antara menteri besar yang paling kerap sekali berkampung di mahkamah kerana begitu banyak kes beliau. Ada kes tuntutan saman, ada juga kes menghasut, dan ya, apabila dikumpulkan semua kes-kes tersebut, bolehlah kata beliau boleh berkampung di mahkamah, kata netizen. Hakim Nur Rajiah Madzin menetapkan 18 dan 19 Januari serta 10 hari pada Februari untuk pembicaraan selepas timbalan pendakwa raya Datuk Masri Muhammad Daud memaklumkan kes itu melibatkan kepentingan awam. Saya mohon kes ini dibicarakan dalam masa terdekat pada Disember tahun ini dan lebih kurang 10 saksi pendakwaan akan dipanggil memberi keterangan, kata Masri. Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata pihaknya mengakui kes anak guamnya adalah kes berprofil tinggi. Namun pembelaan mohon agar kes tersebut dibicarakan bermula Januari tahun depan. Terdahulu Masri memberitahu mahkamah bahawa terdapat pindaan berhubung dua pertuduhan yang dihadapi Muhammad Sanusi dan memohon supaya pertuduhan itu dibacakan dan dibicarakan bersama kerana ia membabitkan kejadian dan saksi yang sama. Pindaan itu membabitkan perubahan pada seksyen pertuduhan kerana sebelum ini Muhammad Sanusi didakwa mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948, namun dipindah kepada seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B akta yang sama. Sementara itu, sebaik pertuduhan pindaan dibacakan kepadanya, Muhammad Sanusi yang bersut biru berkata, faham pertuduhan yang arif, mengaku tidak bersalah. Mengikut kedua-dua pertuduhan pindaan, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Kedah itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak dekat sini pada 11 malam 11 Julai lepas. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 akta sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, ketika sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Osman Effendi Muhammad Saleh, hakim itu membenarkan permohonan pendakwaan agar kes di mahkamahnya dipindahkan di hadapan Hakim Nur Rajiah untuk dibicarakan bersama. Ini selepas Masri memaklumkan kepada Hakim Osman Effendi bahawa ungkapan yang didakwa dibuat tertuduh dalam ucapan melibatkan saksi sama. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon agar kes di mahkamah ini dapat dipindahkan ke Mahkamah Session 2 Hakim Nur Rajiah untuk dibicarakan bersama mengikut Seksyen 165 Kanun Tata Cara Jenayah, kata Masri. Beliau berkata pihak pendakwaan juga telah menyerahkan dokumen antaranya transkrip rakaman ucapan kepada pembelaan hari ini. Awang Armada Jaya berkata pihaknya tidak membantah permohonan itu untuk memindahkan kes. Pada prosiding hari ini, pendakwaan turut dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub, Nur Aziza Aling dan Nadia Muhammad Izhar, manakala Awang Armada Jaya turut dibantu Peguam Wan Rohimi Wan Daud, Muhammad Tajuddin Abdul Razak dan Datuk Fariz Imran Mustafa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.